Sehingga bagaikan melihat ka'annaka tarah. Keyakinan tu sampai ke tahap yang dijelaskan dalam hadis Nabi, ka'annaka tarahu, seolah-olahnya engkau melihatnya. Apa artinya? Cara mudah kita nak faham. Ini adalah istilah Nabi yang Nabi sebut dalam hadis. Engkau melihat Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sebenarnya dalam menghuraikan perkara inilah merupakan asas kepada ilmu tasawuf. Cabang ilmu tasawuf, semua ilmu-ilmu dan tasawuf ni, keilmuan-keilmuan yang ada dalam tasawuf ni, cabang dia mari daripada hadis ni. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Huraian dia tu menjelaskan pengertian ka'annaka tarah, bercabang daripada tu semua persoalan tasawuf. Semua hal-hal yang ada dalam tasawuf melibatkan ahwal dan maqamat dan istilah musyahadah, semuanya adalah merupakan huraian terhadap kalam ni, kalam Nabi ni. Ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi yang dikatakan sampai atau tidak kepada Allah itu adalah sampai kepada keyakinan ini. Keyakinan yang disifatkan dalam hadis seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi kalau dihurai dari segi tasawuf, panjanglah cerita dia tu. Dan kita dah nak hurai tu sini. Kita nak ambil kefahaman mudah je. Sudut yang membezakan makrifat kita ni, guana. Contohnya gini. Kita tahu kita tahu kampung kita ni ada rimau terlepas seekor. Ada rimau terlepas seekor main dalam kampung. Jadi guna, kita tahulah, kita dapat keyakinan orang kabur memang ada rimau seekor terlepas dalam kampung. Okey. Apa keyakinan kita? Kita percaya. Sekalipun kita tak pernah tengok rimau tu. Tapi oleh kerana orang kampung cakap belaka, ada rimau seekor kampung ni terlepas, kita percaya. Baik. Satu malam tu kita dengar ngaung. Tak tengok ngaung bunyi. Baru ni tahu saja je. Sekarang dengar mengaum bunyi. Mana? Jatuh kita dekat. Bunyi mari debor dah. Perasan cemas dah padang. Mari nak keluar malam-malam takut dah mari. Takut dah. Dengar ngaum tu. Dah berubah perasaan kita. Sebelum ni kita tahu, yakin, tak ragu. Tapi tak sampai ke tahap kita ni rasa debor. Tak sampai ke tahap kita ni rasa takut nak tubik malam-malam ni. Kemudian ditakdirkan satu hari pula. Buka pintu, depan muka gitu. Muka rimau. Muka rimau apa depan muka. Terkecing kawan ni. Sampai begitu. Ataupun jatuh pesang. Tengok tak muka, bom, boh lah tu situ dia. Baik, sekarang. Itu tamsilan mudah. Bila Nabi sebut, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Engkau melihat Allah itu, nak kabarnya keyakinan itu bertambah. Daripada keyakinan yang kita yakin, sehingga melibatkan perasaan kita. Bahkan perasaan kita menjadi semakin kuat, sampai ke tahap, mungkin kita hilang. Macam tadilah, naik muka rimau depan tu pesang, tak sedar. Dia tak sedar ke diri. Jadi yang bahagiannya kok, sampai tahap, perasaan ketakutan tu, takut dah lalu, kena oleh sampai menggeletar pun ada. Hak ni sampai pesang terus ni, tak sedar ke diri. Istilah tu ulama tasawuf panggil fana dan macam-macam lagi. Itu istilah li tasawuf. Perasaan-perasaan tadi tu baik. Bila perasaan kita yakin rimau ni ada, lepas tu dengar suara, mari takut. Bila kita takut, kita berhati-hati. Itu panggil maqamat dan ahwal istilah. Mari perasaan takut, lepas tu berjaga-jaga, nak keluar mudah-mudah malam-malam. Itu hal-hal yang timbul. Ini nak memahamkan kita apa yang dimaksudkan sampai kepada Allah tu, sampai kepada apa yang disebut makrifat yang disebut dalam hadis Nabi, ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihatnya. Yang ni keyakinan tu bertambah, dan peningkatan keyakinan itu dia akan membuahkan bermacam-macam perasaan dalam diri kita, membuahkan berbagai-bagai keadaan dalam diri kita ni. Itu yang dimaksudkan. Jadi kesimpulan mudahnya, bahawa mengenal Allah ni, sampai kepada Allah yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf ni, iaitu bukan sampai situ sini. Bukan sampai situ sini, tetapi sampai di sini dengan mana sampai kepada memperoleh makrifat yang mendalam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada kalam yang kita dengar daripada alim ulama Nusantara ni, dia kata, aku pergi cari Tuhan ni kata rawa sekali. Aku pergi ke India, pergi Mekah. Akhir kali aku jumpa Tuhan di rumah aku sendiri.
Jadi kalau dia kata gitu, kita tak faham ke mana? Inilah ilmu dia. Mata rawa aku pergi situ, pergi Mekah tu, tempat turun wahyu nak pergi. Tak jumpa, tak lepas sekarang. Okey, sekali aku jumpa di mana? Di rumah aku. Jadi fahamlah maksud kalam dia tu. Bukan jumpa cokoh macam jumpa rimah tadi tu. Tapi maksud jumpa di sini ni, jumpa dengan erti dia memperolehi hakikat makrifat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mungkin di Mekah tu apa yang keyakinan yang bulat tu bukan dia tak ada keyakinan, tapi tahap keyakinannya mungkin tak tinggi. Dia tidak memperolehi keyakinan yang sempurna di situ. Sekalipun duduk di Mekah, tapi rupanya Allah Ta'ala kurnia ke dia ni kefahaman yang lebih mendalam terhadap rahsia ketuhanan Allah secara kebetulan, benda ni berlaku di rumah dia sendiri. Itu dia benda. Baik. Kalau tidak demikian, maka Maha Suci, Maha Agung Allah untuk disambung oleh sesuatu atau bersambung dengan sesuatu. Yang ni kalau kita faham, sampai ini dengan mana, sampai situ, sampai sini, itu artinya sudah bertentang dengan akidah kita. Yang ni Allah Ta'ala bersifat Maha Suci daripada dia bersambung dengan sesuatu atau sesuatu itu bersambung dengan dia. Jadi dalam bab hakikat Allah Ta'ala ni, maka tidak ada bahasa yang membabitkan tempat yang boleh kita guna. Bab hakikat diri dia. Adapun yang disebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan wahwa ma'akum aynama kuntum, dan dia yakni Allah Ta'ala tu bersama-sama dengan kamu di mana saja kamu berada, sehingga setengah orang tu menyebut Tuhan tu berada di mana-mana. Itu bukan merujuk kepada zat diri, bukan hakikat dirinya. Itu merujuk kepada taklukan sifat-sifatnya. Kena kemah malai. Memang ada orang kita sebut Tuhan tu ada di mana-mana, tapi kena faham bahasa itu. Bahasa itu sebenarnya adalah ungkapan mudah daripada firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Tapi apakah di mana dengan arti hakikat zatnya bertempat? Tidak. Maka di situ kalau ikut faham jalan jalan khalaf, menjelaskan pengertiannya itu secara mudahnya dengan arti segala makhluk ni, walaupun satu zarah yang paling kecil, tidak pernah terluput daripada taklukan sifatnya, kudratnya, iradatnya, ilmunya dan seumpamanya. Itulah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sebab itu kita akan dengar kata-kata ahli tasawuf, saya nak sebut je sini, yang menggunakan perkataan-perkataan yang membawa makna adanya tempat bagi Allah Ta'ala ni. Dia guna bahasa guna. Dia guna bahasa. Kita dengar bagi orang yang baca kitab-kitab tasawuf belajar, kadang-kadang dia akan dengar perkataan ni. Saya nak beri contoh. Yang mana perkataan-perkataan ini sebenarnya digunakan pakai untuk menjelaskan bahawa Allah Ta'ala tu dari zahir ayat tu menggambarkan macamlah ada kaitan tempat dengan Allah Ta'ala, tapi tidak bermaksud tempat. Sebab apa dia guna bahasa guna? Sebab tu kata Lita Saudi dia kata gini, Allah Ta'ala tu dekat tapi tidak bersentuh. Jadi perkataan dekat tidak bersentuh artinya bukan tempat. Sebab kalau tempat, dekat tu paling dekat sekali mesti sentuh. Itu nak khabar. Jadi ungkapan ini digunakan oleh umat tasawuf nak memahamkan kita bahawa dekat di situ bukan berarti dekat yang kita faham zahir ini. Sebab kalau dekat sungguh, dia sentuh. Kalau dekat sekali sentuh. Lepas tu kalau kata jauh pula, jauh tidak berjarak. Sebab kalau benda tu bersifat fizikal, bila sebut jauh, ada jarak lah, jarak ni. Tapi Allah Ta'ala jauh, tidak berjarak. Nak khabarnya, jauh tu bukan makna tempat. Itu bahasa ahli tasawuf. Tapi ada orang kata, ni bahasa ni ambil daripada falsafah pula. Macam-macam agak sungguh lah. Ini adalah kita, ulama-ulama kita menggunakan huraian-huraian ini, dia ada dasar dia. Dia ada keilmuan dia, dia ada kefahaman dia.